Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam Jumaat 20 Zulqa'dah 1442 bersamaan dengan 1 Julai 2021, kita teruskan bacaan kita dalam kitab Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah, kilauan cahaya yang menerangi, yang menjelaskan ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat. Jadi para pelajar sekalian, Imam Suyuti rahimahullah Jalaluddin, dia kumpul semua nak cukup 100 kelebihan hari Jumaat. Ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang boleh diperbincangkan, ada yang kita terima. Itu seperti biasalah, Imam Suyuti dia kumpul. Kerja kita baca, kerja pembaca meneliti huraian-huraian yang disebut oleh para ulama sebelum kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau tidak, masyarakat ni bila dia terimalah menurut ustaz cakap. Walaupun sahih ke tak sahih, itu tanggungjawab pembaca. Baik, kita sambung Al-Khususiyah Ar-Rabi'ah wal-Arba'un, ciri keistimewaan Jumaat yang ke-44. Tahrimus safar fihi qabla salah. Tengok, dalam kitab ni keras sekali. Dilarang bermusafir, mengembara sebelum solat Jumaat. Sebelum solat Jumaat jangan musafir. Tunggu. Lepas solat Jumaat, fantashiru fil ardi. Pergilah mengembara ke muka bumi. Mana dalil dia? Akhraja Ibnu Abi Syaibah an Hassan bin Atiyah. Hassan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Man safara yawmal jum'ah. Siapa dia musafir pada hari Jumaat? Berat ni. Siapa dia musafir pada hari Jumaat, dia didoakan supaya tidak mendapat teman dan tidak mendapat bantuan dalam perjalanannya. Ini kata-kata Hassan bin Atiyah ini, dia tak sandar kepada siapa-siapa. Imam Suyuti pun tak kata hadis, cuma dia kata Ibnu Abi Syaibah riwayat daripada Hassan bin Atiyah. Kata di muhakkik kitab ini daripada Ibnu Abi Syaibah kepada Hassan, betul, tapi wahwa maqtu'. Hadis ni tidak diangkat ke Nabi, cuma kata-kata Hasan. Wala yasluh an yakuna dalilan. Tak boleh kita jadikan dia dalil. Sebab nampak bercanggah dengan realiti semasa. Realiti pandangan ulama lain yang tidaklah sampai mereka sampai begini, didoakan, mendoakan orang sampai hari Jumaat ni supaya tak dapat kawan, tak diberi pertolongan. Apa dosa dia sampai begitu teruk? Kita tengok lagi pandangan lain. Wa akhrajal Khatib fi riwayat Malik bisanadin dhaif. Yani Imam Suyuti sendiri hukum dhaif. Daripada Abi Hurairah marfu'an. Siapa dia musafir pada hari Jumaat, da'a alaihi malakahu. Nasaya dua malaikat yang jaga dia tu doa ke atas dia bahawa di dalam perjalanan dia tak akan dapat teman dan tidak ditunaikan segala hajat yang dia pergi. Kerana apa dia pergi tu? Nak cari hajat apa? Tidak ditunaikan. Kata di muhakkik, hadis ini marfu' maudhu'. Ini penilaian muhakkik. Saya baca lah. Anak-anak cari sendiri pun tak mampu.
Banyak juga hadis yang pelik-pelik ni tak larak kita. Saya baca berdasarkan kitab yang saya baca ini. Tahqiq muhaqqiq kata maudhu'. Dua. Riwayat yang ketiga, wa akhrajad Dainawari baca. Dalam Al-Mujalasah. Daripada Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, bahawa seorang laki-laki datang jumpa Sa'id. Sa'id ni ulama besar di Madinah. Mengucap selamat tinggal kepada Syekh Sa'id. Nak pergi dah. Faqala lahu Sa'id, la ta'jal hatta tusalli. Jangan gopoh. Solat Jumaat dulu baru pergi. Jawab lelaki itu, saya bimbang nanti saya ditinggal oleh kawan-kawan saya. Nanti saya ditinggal oleh mereka, nak pergi mana dulu? Bukannya ada, kalau tak tahu jalan jangan pergi, kan? Kalau kita biasa dia jalan konfilah ramai-ramai itu, yang duduk depan tu guide itu dia tahu jalan. Oh. Jadi si laki-laki tadi pun musafir lah. Tak dengar nasihat Syekh Sa'id. Tak lama dia balik semula ke kampung dia. Baliklah rombongan yang musafir. Sa'id pun tanya, mana laki-laki berkenaan? Mereka kata cedera Syekh Sa'id. Cedera. Bahawa laki-laki itu patah kaki. Syekh Sa'id berkata apa? Inni kuntu azunnu. Memang pun saya menyangka dia akan ditimpa musibah demikian. Jadi 2-3 cerita pelik-pelik. Lagi cerita. Wa akhraja anil Auza'i ad-Dainawari ni. Riwayat pula daripada Auza'i. Dia kata apa? Di kampung kami ada sayyad. Sayyad ni orang yang ni, bu hayawan. Keluar memburu pada hari Jumaat. Sembahyang Jumaat tidak menghalangnya untuk pergi berburu. Mana dia tak peduli dengan solat Jumaat, dia pergi je. Lalu dia dan keledainya ditelan bumi. Kemudian orang ramai pergi melihatnya dan mereka mendapati keledainya sudah ditelan bumi. Yang masih kelihatan hanya ekor telinga ya. Telinga dia dengan ekor dia ada lak-lak. Yang lain-lain kena telan bumi. Nas'alullah as-salamah. Masya Allah. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Mujahid. Bahawa ada sekumpulan orang telah keluar musafir ketika sudah solat, ketika tiba sembahyang Jumaat. Ini bahayalah. Maknanya dah masuk waktu Jumaat dah. Tiba-tiba pakaian mereka disambar api yang tidak pernah mereka melihatnya. Kena bakar ke api pakaian dia. Al-Khatib dalam kitab Ar-Ruwat mentakhrijkan hadis marfu' daripada Malik dengan sanad yang dhaif daripada Abu Hurairah. Tak tadilah. Man safara da'a alaihi malakan dia. Baiklah. Balik pula sini. Dalam kitab yang saya baca ni awal, yang terjemahan duduk di akhir. Baik para jemaah sekalian, selesailah kita pembacaan kita kepada cerita yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya. Baiklah kita tengok huraian, tuan-tuan tandalah. Saya baca di sini hukum musafir pada hari Jumaat. Hukum safar yaumul Jumaah. Musafir pada hari Jumaat ni dalam fiqh kita, fiqh mazhab Syafi'i ada bincangkan. Sekiranya orang itu musafir sebelum fajar, makna sebelum masuk waktu subuh, jaizun bil ittifaq. Tak ada siapa kata tak harus pergi. Contohnya kita keluar daripada rumah kita sebelum azan subuh. Pergi boleh 10 km ke 5 km jumpa masjid sana, kita pun berhenti solat subuh di sana. Maknanya kita dah keluar daripada qaryah kita. Tak ada masalah. Anak-anak boleh pergi hantar makan pagi di masjid tu, lepas tu kita berangkatlah. Yang kedua, an yakuna safar ba'dal fajri. Musafir selepas solat subuh. Sebelum masuk waktu zuhur, maknanya awal pagi lagi lah. Kan? Dia tahu bahawa dia tak sempat nak solat Jumaat dalam perjalanan tu. Mungkin dia naik apa payah. Kalau naik kereta sendiri, kita boleh cari je masjid mana-mana. Jangan musim PKP kan. Musim PKP duduk kampung, tak boleh solat Jumaat. Maka siapa musafir selepas solat subuh, di sini ada khilaf ulama.
Ada yang mengatakan harus, bila karahah, tak makruh pun, harus, pergilah. Ini mazhab Abu Hanifah. Inilah nasihat Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Umar asar sahihan, tanda. Ini dalil yang kita nak pegang. Terdapat asar, kata-kata daripada Sayyidina Umar yang sahih. Dia dengar seorang laki-laki bercakap, laula annal yaum, kalau tidak hari ni hari Jumaat, aku pergi dah ni, nak pergi musafir. Bila Umar dengar, Umar kata, ukhruj, fa innal jum'ata la tahbisu an safarin. Hari Jumaat tidak menghalang kamu untuk bermusafir. Pergi, siapa dia kata tak boleh pergi? Riwayat-riwayat yang ada tadi, semuanya tidak sahih, kan? Ataupun daripada kata-kata orang. Itu pandangan Abu Hanifah berdasarkan kepada fatwa Sayyidina Umar dan Az-Zubair bin Al-Awam, Abu Ubaidah, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ibnu Munzir, wa aktsaru ahli ilmi. Pandangan ramai ulama mengatakan harus musafir pada hari Jumaat. Tuan-tuan boleh cek dalam kitab Al-Mughni dan juga Al-Majmu' lin-Nawawi. Pandangan yang kedua kata makruh musafir selepas solat subuh. Masyhur daripada mazhab Malik dengan Hambali. Dia kata makruh tu sekiranya dia tak dapat Jumaat di tempat lain. Kalau dapat Jumaat di tempat lain, dia pergi. Dia bimbang takut tak ada Jumaat. Jadi makruh tapi tidak haram. Pendapat yang ketiga haram, iaitulah mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah kata tak boleh musafir selepas subuh pada hari Jumaat. Semua ni perbincangan dalam kitab Al-Majmu' lin-Nawawi, jilid yang keempat, muka surat 500. Mengikut hak saya baca ni lah. Jadi selesailah kita bahawa pandangan Sayyidina Umar tadi jelas, cuma ulama kuat larangan tu apabila sudah masuk waktu Jumaat. Orang dah azan Jumaat, kita nak musafir, tak boleh. Habis kalau nak musafir juga, pergi awal lah sikit, pukul 12, 11.30 bertolak ke macam kita hari ni lah. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita berpeganglah kepada pandangan yang mengatakan harus, berdasarkan kepada fatwa Sayyidina Umar yang jelas, yang sahih daripada Sayyidina Umar, riwayat yang sudah jelas. Tandalah tuan-tuan. Saya bimbang kalau orang baca kitab ni, haram mengembara pada hari Jumaat. Khususnya zaman kita hari ni. Kita tak ada masa lain. Kita beli tiket flight pukul 12 tengah hari. Naik kapal terbang tu di airport, tak sempat nak pergi Jumaat. Ataupun kadang-kadang pukul 2 tengah hari. Macam mana kita nak solat Jumaat? Jadi macam-macam lah dunia hari ni, akhir zaman. Kita banyak terikat dengan protokol, terikat dengan jadual penerbangan dan macam-macam lagi. Jadi pandangan Abu Hanifah dan ramai ulama tadi dan fatwa Sayyidina Umar sangat relevan dengan zaman kita hari ni. Wallahu alam. Saya tetap dengan saya mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah ni kita terimalah pandangan-pandangan lain daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih dalam skop Ahlus Sunnah, kita tak lari daripadanya. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ciri yang ke-45, fihi takfirul atham. Nah, pada hari Jumaat ini, tuan-tuan tanda, hari Jumaat ini juga hari takfirul atham, pelupusan dosa pada hari Jumaat. Pelupusan dosa artinya penghapusan dosa. Ia ni jelas. Akhraja Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ati kaffaratun lima bainahuma ma lam taghshal kaba'ir. Allahu akbar. Jumaat ke Jumaat yang lain. Maknanya daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan menjadi kafarah, penghapus dosa yang terjadi antara keduanya. Maknanya kita solat Jumaat hari ni, kemudian Sabtu, Ahad sampai Khamis tu ada dosa-dosa kecil yang kita terlakukan. Maka mari Jumaat minggu depan hapuskan dosa. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan kata dah habis Covid ni nak macam nak hapus. InsyaAllah Allah SWT tahu keadaan kita. Kita sabar dulu. Hadis ini sahih diriwayat oleh Ibnu Majah fi babi iqamatis salat, wal hadis rawahu Muslim fi bab at-taharah.
Alhamdulillah para jemaah sekalian, hadis sahih. Wa akhraja an Salman an qala. Salman berkata, Ibnu Majah juga meriwayat daripada Salman, Nabi tanya Salman sallallahu alaihi wasallam, kita banyak selawat, ingat Jumaat, ingat selawat. Sebut nama Nabi bila-bila pun kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, atadri ma yaumul Jum'ah? Salman, kamu tahu ke apakah itu hari Jumaat? Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya para sahabat ni dia beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tanya, mereka tak akan jawab. Kalau dia tahu pun tak jawab. Dia kata Allahu wa rasuluhu a'lam, dalam bab hukum lah. Kalau Nabi tanya jalan ke, tanya ni, jangan pula kata Allah wa Rasul alam. Jawab, ikut ni jalan Rasulullah. Itu lain cerita. Dalam bab hukum, dalam bab perkara-perkara yang gaib, jangan dijawab. Kata Nabi SAW, Huwal yawmul ladzi jama'a Allahu fihi baina abawaikum. Hari itu ialah hari Allah himpunkan manusia di antara dua ibu bapa kamu. Hari itu. Dua mak ayah kita. Ayah itulah tok nenek kita lah, tok Adam dulu. Adam dijadikan pada hari Jumaat kan. La yatawaddau abdun. Tengok, ini yang kita nak. Tidak ada mana-mana hamba Allah Ta'ala yang berwuduk. Fayuhsinul wudu. Dia berwuduk dengan sempurna. Dengan komo-komo, dengan istinsyak, masuk air dalam hidung, dengan basuh yang sempurnanya. Kan? Kemudian selepas wuduk dia baca doa. Summa ya'til masjid, kemudian dia pergi ke masjid li Jumu'ah, nak pergi salat Jumaat. Illa kanat kaffaratun lima bainahuma wa bainal jumu'atil ukhra majtunibatil kabair. Masya-Allah. Maka dia pergi menjadi kafarah di antara Jumaat ini dengan Jumaat yang akan datang, dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar. Hadis ini kata di muhaqqiq hasan. Hasanahul Haythami fi Zawaid wa ghairuhu. Kita kata alhamdulillah. Yang pentingnya ciri keistimewaan yang ke-45 ni jelas. Penghapus dosa, kafarah di antara dua Jumaat. Alhamdulillah. Kita berpindah pula kepada yang ke-46. 46 Al-amanu min azabil qabri liman mata. Aman, selamat daripada seksaan kubur, azab kubur bagi orang mati yaum pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan doa nak mati malam Jumaat aja, kita doa nak mati dengan husnul khatimah. Itu yang paling besar. Setengah orang ni, ustaz saya dah doa dengan Tuhan. Doa apa? Nak mati malam Jumaat. Saya kata tidak jadi masalah. Tapi yang utamanya, yang kita nak doa, kita nak mati dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir, sebutan terakhir dalam lidah kita sebelum kita mati, la ilaha illallah. Matilah hari apa pun, insya-Allah selamat. Cuma hari Jumaat ni disebut ada ciri keistimewaan. Habis kalau nak tambah doa, nak tambah mati hari Jumaat, mati di Madinah, dipersilakan. Tapi utamakan doa kita mati dengan husnul khatimah, mengakhiri ucapan kita dengan la ilaha illallah. Kemudian kita mintalah nak mati syahid ke, nak mati di Madinah, nak mati hari Jumaat, malam Jumaat, mintalah yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan kita dan mati kita dengan husnul khatimah yang melayakkan kita ke syurga nanti, insya-Allah. Akhraja Abu Ya'la an Anas. Qala, dia meriwayatkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati wuqiya azab al-qabri. Maksud dia, sesiapa yang mati pada hari Jumaat, maka dia akan dipelihara daripada azab kubur. Dalam riwayat yang saya tengok, min fitnatil qabri, daripada fitnah kubur.
Ada beza ke? Ada dibahaskan oleh para ulama hadis. Beza di antara azab kubur dengan fitnah kubur. Baik, kita tengok riwayat yang ada dulu. Hadis Abu Ya'la ini kata di muhakkik isnaduhu dhaif. Hadis Abu Ya'la ni. Dan hadis ini juga dikeluar oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, dan juga wa akhrajahu Tirmizi. Maka Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, satu tahqiq dia kata dhaif, ada tahqiq lain dia kata isnaduhu sahih. Syekh Arnaud dalam tahqiq kepada musnad dia kata dhaif. Saya sebutlah tuan-tuan, saya pun tak pandai nak tahqiq. Ana sebut apa yang disebut oleh para ulama. Tapi kita mengharapkanlah insya-Allah kita mati dengan husnul khatimah pada malam Jumaat. Mati pula di Madinah kan. Lawa banyak kita punya orang panggil itu peluang-peluang itu besar insya-Allah. Tapi peluang yang paling besar husnul khatimah. Itu yang paling besar sekali. Baik. Wa akhrajal Baihaqi fi kitab Azabil Qabri. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya tentang azab kubur, dia kata apa? An Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi qala. Jadi Ikrimah bin Khalid dia kata, dia tak angkat. Man mata yaumul Jum'ah. Siapa dia mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dia akan dimatikan dalam keadaan beriman dan dipelihara daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Baiklah para jemaah sekalian, riwayat ini, riwayat siapa ni daripada Baihaqi ni, kita kata wallahu a'lam, yang dia tak angkatkan Nabi, kata-kata daripada Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi, kata seorang ulama. Jadi bagaimana kita nak faham masalah ini para jemaah sekalian? Sukar jugalah kan. Sebab perkara-perkara gaib macam ni, kalau kita tidak dapat sandaran-sandaran yang sahih, sukar bagi kita. Sebab itu ana baca dalam satu kajian tentang hadis mati mamin muslim. Tidak ada mana-mana orang muslim mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat illa waqahullah. Tengok, Allah Ta'ala pelihara dia daripada fitnah kubur. Dalam kitab kita ni kata azab kubur. Jadi ada ulama mengatakan berbeza antara fitnah dengan azab. Fitnah tu maknanya dia tidak ditanya. Tak ada checkpoint itu, malaikat tak tanya. Tapi azab itu berlaku kalau dia tidak baik. Wallahu alam. Kita tengok dalam CD yang akan datang, dia sebut bab khas tentang fitnah kubur. Cuma kita nak kaji tentang hadis ini, kata di para pengkaji, khulasatuha anna hadis tentang kelebihan mati malam Jumaat ini dhaif, la yasihu min tariqin. Itu kajian Syekh ni. Karena itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia tak bawa dalam sunat, dalam sahih dia bab kelebihan mati pada hari Jumaat, tapi dia bawa babu mauti yaumil Isnin, bab kelebihan mati pada hari Isnin. Sebab apa? Dia bawa peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Dan Sayyidina Abu Bakar juga ketika nak mati juga menyebut tentang perkara itu. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, bab mati, kelebihan mati pada hari Isnin ke mati pada hari Jumaat ke, qala ta'yin waqtil maut laisa li ahadin. Menetapkan waktu nak mati bukan di bawah kuasa kita. Hari Jumaat ke, hari Isnin ke, di Madinah ke, di kampung ke, kita tak, bukan di bawah kuasa kita. Itu kata di laisa fi ikhtiyar walakin fi tasabbub. Tetapi kita bolehlah mencari sebab untuk nak mati pada hari-hari yang baik dengan kita berdoa kepada Allah SWT. Kita doa, kita ni jangan pula bila hari malam Jumaat pergi duduk ke tepi jalan, tunggu lori trailer lalu kita biar dia langgar kita mati. Lah, jangan cari pasal kan. Baiklah, kata Ibnu Hajar, ini Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam fil hadis, wa ka'annal khabar, nampaknya hadis-hadis yang menyebut tentang mati pada kelebihan mati hari Jumaat itu lam yas'indal Bukhari, tidak sahih mengikut penilaian Imam Bukhari. Jadi kita kata masya-Allah tabarakallah,
Para jemaah sekalian, cukuplah setakat dulu. Kalau orang boleh mati malam Jumaat, kita kata insya-Allah dia mati dalam keadaan baik pada malam Jumaat, walaupun hadisnya diperbincangkan, ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif, tetapi ada juga riwayat. Dan yang kita tak sebut riwayat, mati pada hari Isnin. Sebab apa mati pada hari Isnin? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafatnya pada hari Isnin. Baiklah. Kita berpindah kepada kelebihan yang ke-47, al-amanu min fitnatil qabri liman mata. Aman daripada fitnah kubur. Jangan tukar. Yang tadi, yang 46, al-amanu min azabil qabri, daripada azab kubur. Yang 47, aman daripada fitnah kubur. Siapa dia mati pada harinya atau malamnya, la yus'alu fi qarbi, tidak ditanya dalam kubur dia. Malaikat mungkar nakir tak mari tanya. Itu pun satu keringanan. Dan kalau sahih hadis ni, satu kelepasan bagi dia. InsyaAllah. Tengok hadis. Akhrajat Tirmizi wa hassanahu wal Baihaqi wa Ibnu Abi Dunya wa ghairuhum an Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamut. Tadi hadis yang kita baca tadi. Ma min muslimin yamut. Tidak ada mana-mana orang muslim mati yaumal Jumaat, pada hari Jumaat atau malam Jumaat, illa waqahu fitnatal qabri, maka dia diselamatkan daripada ujian fitnah dalam kubur. Dalam apa dia fitnah kubur ni? Dalam riwayat lain, illa bari'a min fitnatil qabri, dia lepas daripada fitnah kubur. Dalam riwayat lain berbunyi, illa wuqiyal fitnatan, dia lepas daripada dua fitnah. Maka alhamdulillah hadis ini sebagaimana kata Imam Tirmizi dan juga muhakkiknya kata hasan. Alhamdulillah, makna hadis ada kelebihannya mati atau pada malam ataupun pada hari Jumaat, lepas daripada fitnah kubur. Lepas daripada fitnah kubur, kita kata alhamdulillah, siapa yang dapatlah. Apa beza di antara hadis ini dengan hadis azab kubur? Katanya fitnah itu selepas daripada tanda soalan daripada dua malaikat. Azab kubur itu azab dengan sebab dosa-dosa dia yang lain. Wallahu alam. Perkara gaib, kalau tidak ada nah yang jelas, itu yang kita boleh jawab. Baiklah para pelajar sekalian. Seorang ulama nama dia Al-Hakim At-Tirmizi. Tuan-tuan pelajar-pelajar kena ingat. Al-Hakim At-Tirmizi bukan Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi sahibus sunan, nama dia Abu Isa At-Tirmizi. Yang ni Al-Hakim At-Tirmizi ada kitab dia nama Nawadirul Usul. Kitab Nawadirul Usul ni, alhamdulillah, waktu kita baca kitab ni sukar bagi kita yang tak mengaji banyak hadis. Tak mengaji hadis ni susah. Sebab banyak campur-campur hadis, yang sahih, yang dhaif, yang pelik pun ada. Alhamdulillah, saya sudah dapat kitab ni 5 jilid. Muhakkak, tahqiq yang baik. Disebut semua hadis, asar, sahih ke tak sahih. Kita kata alhamdulillah, dia telah membantu kita untuk memilih. Dalam menyampaikan kepada masyarakat, kita pilih hadis-hadis yang jelas, yang sahih kepada masyarakat. Hakim Tirmizi kata, hikmah apa hikmah? Kita baca hikmah dah. Hikmah ni tak jadi masalah. Hikmahnya ialah pada hari itu akan tersingkap apa-apa peruntukan untuknya di sisi Allah, kerana neraka Jahannam tidak dihidupkan pada hari ini. Pintunya ditutup dan pengurusnya turut tidak bekerja seperti yang berlaku pada hari-hari lain. Ini kata Al-Hakim Tirmizi. Oleh yang demikian, apabila Allah mematikan seorang pada hari Jumaat, maka ialah salah satu bukti tentang kebahagiaannya dan keelokan tempat kembalinya. Justru itu tidak dicabut nyawa pada hari agung ini, melainkan orang yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah, kerana keadaan demikian memeliharanya daripada fitnah kubur, sebagai membezakan orang munafik daripada orang beriman. Jadi saya nak kata dalam masalah ini satu je, kita kata wallahu alam. Kalau kita nak jazam betul, Allah tak pilih Nabi mati hari Jumaat. Allah SWT pilih Nabi kita wafat pada hari Isnin. Sukarlah dalam perkara-perkara seperti ini kita nak putuskan, kan? Kita kata wallahu alam.
Tapi hadis yang kedua ni muhakkik kata sahih. Jadi kalau orang mati pada hari itu, kita kata alhamdulillah, dia mati pada hari baik, pada malam yang baik, mudah-mudahan dia selamat. InsyaAllah. Kita tak boleh nak jazam, nak putuskan tak boleh. Orang ni selamat ke, orang ni tak selamat, bukan kerja kita. Perkara gaib kita tak boleh nak campur. Itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, bagaimana nak minta supaya Allah Ta'ala matikan kita dengan keadaan baik, mati dalam husnul khatimah, mati sedang beribadat, mati sedang melakukan perkara yang baik, tidak dalam keadaan maksiat, yang akhir ucapan kita dengan la ilaha illallah, itulah yang kita harapkan insya-Allah. Baik. Nah, ini lagi berat dia punya perbincangan. Yang ke-49, 48 dulu. Al-khususiyah, ciri keistimewaan yang ke-48, raf'ul azab an ahli barzakh fihi. Diangkatnya seksa daripada ahli barzakh, ahli kubur. Tuan-tuan kena ingatlah, kita duduk atas dunia ni ada 3 alam. Perjalanan hidup kita ke akhirat ada berapa alam? Ada 3 alam. Alam dunia sekarang. Yang kita duduk sekarang nama dia alam dunia. La ni orang panggil. Bila mati masuk kubur, itu dia panggil alam barzakh. Alam barzakh, apa dia alam barzakh? Alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Belum ke akhirat. Kita duduk dalam dunia. Kerana itu kalau anak nak tengok, dia gali semula mayatnya, dia jumpa dalam tu. Kan? Tak kira lah yang dah hancur tak hancur, itu cerita lain. Tapi itu dia panggil alam barzakh, makna alam pemisah. Orang yang dah pergi ke alam barzakh, dia tak boleh undur balik ke dunia. Qala al-Yafi'i fi Rawdir Rayahin. Rafi'i ini seorang ulama, Al-Yafi'i dengan ya. Al-Yafi'i berkata dalam kitabnya Rawdur Rayahin, Ar-Rayahin. Telah sampai berita kepada kami bahawa orang-orang yang mati tidak akan diseksa pada malam Jumaat semata-mata kerana memuliakan waktu ini. Dia kata sampai khabar. Mana khabar? Kenapa tidak diriwayatkan kepada kami khabar-khabar? Barulah senang kita nak pegang, kita nak i'tiqad. Katanya lagi, boleh jadi perkara demikianlah khusus bagi penerhaka Islam, maknanya orang Islam yang asi. Orang Islam yang asi bukan kepada apa? Bukan kepada orang kafir. Nah, kalau orang kafir cerita lain. Dan Allahu Akbar. Baiklah. Cerita ni juga tak ada sandaran. Tuan-tuan tanda, cerita kata diangkat seksa daripada azab kubur ini la dalil. Al-Yafi'i kata balagana, tapi dia tak bawa dalil. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah juga tidak sebut kepada kita sebarang dalil, la athar wala hadis. Bagaimana kita sikap kita? Kita kata wallahu alam. Wallahu alam. Itulah jawapan yang terbaik. Sebagai orang panggil amanah ilmiah, saya kena baca semua yang ada. Tak boleh lompat-lompat. Kecuali saya kata saya pilih ya. Yang sahih-sahih boleh. Ni kita baca semua lah. Biar pelajar, tuan-tuan dan puan-puan dengar. Oh, kalau dengar orang kata, ada cerita ni dalam kitab, kita kata, ya betul ada dalam kitab, tapi dia tak bawa dalil. Tidak bawa sandaran. Yafi'i pun tak sandar, Imam Suyuti pun tak bawa hadis. Kita kata wallahu alam, itulah yang paling selamat. Kita berpindah kepada yang 49. Ini ramai orang tanya. Ramai orang tanya masalah ini. Masalah yang ke-49. Segala roh berhimpun pada hari Jumaat. Roh berkumpul pada hari Jumaat. Ada kata duduk di kubur, ada katanya balik ke rumah, macam-macam. Sebab itulah sebahagian daripada kitab dia kata, elok kita pergi ziarah kubur pada petang Khamis sampai ke hari Jumaat. Nah, elok. Kita nak memperelokkan satu-satu perkara, para pelajar sekalian, biarlah kita ada sandaran. Kalau ada dalil Nabi suruh ziarah hari Jumaat, kita pergi. Ada dalil Nabi kata ziarah hari Sabtu, kita jalan.
Cuma dalil yang adanya Nabi SAW minta supaya kita ziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Pergi ziarah kubur kerana dia mengingatkan kamu kepada mati. Tapi Nabi tak cerita. Sebab roh tunggu di sana ke apa? Baik, apa yang disebut di sini, tuan-tuan tanda. Riwayat yang ada setakat mana? Akhraja Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. An rajulin min al-Asim al-Jahdari. Saya baca terjemahan, masa nak habis. Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman riwayat daripada seorang laki-laki. Tengok. Cerita dia pun seorang laki-laki. Daripada keluarga Asim al-Jahdari. Bahawa dia bermimpi melihat Asim al-Jahdari. Asim berkata, saya berada di salah sebuah taman syurga. Saya dan sekumpulan daripada teman-teman saya berkumpul pada setiap malam Jumaat dan pada paginya dengan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dengan Suan Syekh Bakar Al-Muzani. Lalu kami berbual-bual tentang hal kamu. Tanya khabar anak-anak murid ni apa buat ni. Belajar ke tak belajar. Aku, lelaki itu bertanya, adakah kamu mengetahui tentang ziarah kami? Mengetahui ke kami ziarah ni? Asim menjawab, kami mengetahuinya pada petang Jumaat, pada hari Jumaat seluruhnya, pada hari Sabtu sehinggalah terbit matahari. Pagi Sabtu. Aku bertanya lagi, kenapa cuma waktu itu saja dan tidak pada hari lain? Asim menjawab, kerana keutamaan dan keagungan hari Jumaat. Dalil, mimpi. Jadi mengikut dalam kaedah kita, mimpi bukan dalil. Mimpi bukan hujah. Kalau setakat orang tu kata mimpi, dia nak pegang mimpi dia, dia peganglah. Tapi nak jadikan hujah bahawa hari Jumaat ni kena hari ziarah kubur, kita kata tidak. Maka dalam masalah ini, kata di muhakkik dia kata, ja'lul mu'allif masukkan cerita mimpi ini sebagai salah satu daripada ciri keistimewaan hari Jumaat, gharibun jiddan. Satu benda ajaib. Patutnya Imam Suyuti bawa kepada kita 100 ciri ni yang sahih. Paling tidak pun ada juga hadis-hadis walaupun dhaif. Ini mimpi je ni. Sebab apa? Tanda. Yang pertama, laisa fi zalika nassun syar'i. Tak ada nas daripada syarak. Yang kedua, riwayat pula daripada rajul majhul. Siapa diakah dia tu? Al-Asim al-Jahdari. Siapa? Tak tahu. Yang ketiga, kalau sahih cerita ini daripada Al-Asim tadi, dia adalah merupakan mimpi orang, bukan mimpi Nabi. Kan? Yang keempat, tersebut juga dalam ni kelebihan hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari besar Yahudi. Kan? Yang dia kata mereka tahu ziarah dia pada petang Jumaat, hari Jumaat dan pada hari Sabtu. Mana masuk juga hari Sabtu tu. Pagi Sabtu tu tahu lagi. Kita kata wallahu alam, tuan-tuan tandalah yang ke-49 ni, la dalil lam na'sur ala hadis sahih wala dhaif. Wallahu alam. Yang adanya mimpi. Baik, saya nak akhiri perbincangan kita dengan keutamaan hari Jumaat yang ke-50. Innahu sayyidul ayyam. Ini jelas. Kita bila jumpa hadis yang sahih ni rasa tenang hati. Orang panggil lega rasa. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi, daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Saya baca terjemahan lah kan. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya ialah hari Jumaat. Padanya dijadikan Nabi Adam. Pada Jumaat dia masukkan ke dalam syurga. Pada hari Jumaat dikeluarkan dari syurga. Dan tidak terjadinya kiamat kecuali pada hari Jumaat. Tuan-tuan tanda hadis ini rawahu Muslim fi sahih. Alhamdulillah. Wa akhrajal Hakim. Hakim pula keluar daripada riwayat Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulu segala hari, hari Jumaat. Panjang lagi hadis lain. Dalam riwayat Abu Daud sama seperti di atas, tapi dengan tambahan wa fihi tiba alaihi. Pada hari Jumaat juga Adam diberi keampunan. Sambung hadis tadi. Pada hari Jumaat juga Adam wafat. Tidak ada binatang yang melata kecuali ia mendengar pada hari Jumaat sejak pagi hingga terbit matahari. Semata-mata kasih kepada saat itu, kecuali jin dan manusia. Jadi binatang ni pagi Jumaat dia duduk tunggu tengok kiamat ke tak kiamat lagi. Sebab apa?
Dia bimbang takut hari itu hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Abu Daud. Alhamdulillah. Hadis-hadis dalam bab ni jelas. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman daripada Abu Lubabah bin Amrul Munzir radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna yaumal jum'ati sayyidul ayam. Saya baca terjemahan. Sesungguhnya pada hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla berbanding dengan hari raya Adha dan hari raya Fitrah. Dalam hadis ini dia kata lebih baik daripada hari raya lagi. Ia mengandungi 5 perkara. Padanya Adam dijadikan. Padanya dia diturunkan dari syurga. Padanya dia wafat dan padanya terdapat ketika di mana Allah memenuhi permintaan. Maknanya pada hari Jumaat ada sa'ah mustajab doa. Siapa dia minta pada waktu itu, Allah Ta'ala mustajab. Bila tuan-tuan, kita dah bincang di awal dulu. Ketika imam di atas mimbar, sampai sudah solat, dan pada petang Jumaat. Jangan lupa petang Jumaat, petang munajat. Kan? Kita kempen satu lagi. Ingat Jumaat, ingat selawat. Baca surah Al-Kahfi. Saya nak tambah satu lagi. Ingat petang Jumaat, ingat bermunajat. Hilangkan kawi, hilangkan bencana. InsyaAllah. Mana lagi? Tidak, dan hari kiamat juga pada hari Jumaat. Tidak ada malaikat yang hampir kepada Allah. Begitu juga langit, bumi, angin, gunung, lautan. Malaikat mereka itu semuanya sangat mengambil berat dengan kebaikan hari Jumaat. Hadis ini kata Syekh Azami dalam takhrij kepada Sunan Ibn Majah fi zawaidi isnaduhu hasan. Wallahu alam, hadis ini hasan. Baiklah. Sa'id bin Mansur dalam sunannya juga meriwayatkan daripada Mujahid. Mujahid ni kata ulama tabi'in, bukan hadis. Katanya apabila hari Jumaat, daratan, lautan dan segala sesuatu yang dijadikan Allah akan merasa ketakutan, bimbang takut Jumaat. Kecuali manusia. Manusia ni hari Jumaat pun hari lepok juga. Hari tak peduli apa pula. Hari sama ya. Kan? Hari Jumaat orang takut, kita tak takut. Nak kata apa? Masya-Allah, tabarakallah. Dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaiduz Zuhud telah meriwayatkan daripada Abi Imran Al-Jawni qala balagana, sampai khabar kepada kami, lam ta'ti lailah Jumaat qatu, tidak masuk malam Jumaat kecuali penduduk-penduduk di langit faza'ah, rasa gerun, rasa takut besok Israfil tiup sangkakala. Kecuali kita atas dunia ni tak ada rasa apa, relax je kan. Jadi ini juga kata-kata para ulama, balagana. Baiklah para pelajar sekalian, akhirnya Imam Suyuti bawa perbahasan ulama dalam kitab Mazhab Hambali. Dalam kitab Mazhab Hambali, dia nak bahas tentang mana lebih afdal, Lailatul Qadar ke malam Jumaat. Dalam sebahagian kitab ulama mazhab Hambali disebutkan, ulama kita, yakni ulama Hambali berpendapat bahawa adakah malam Jumaat lebih utama atau Lailatul Qadar? Tuan-tuan tandalah. Mana lebih utama? Malam Jumaat ke Lailatul Qadar? Ibnu Battah rahimahullahu taala, seorang ulama hadis. Kalau kita baca dalam kitab Fathul Bari itu banyak nama dia, Ibnu Battah. Dia kata apa? Dan sebahagian ulama lain memilih bahawa malam Jumaat lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Dan inilah juga pendapat Al-Hasan Basri, Abul Hasan At-Tamimi, bukan Hasan Basri, kecuali malam yang diturunkan Quran. Itu lebih utama daripada malam Jumaat. Tetapi kebanyakan ulama, majoriti ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar lebih utama. Apakah hujah golongan pertama yang mengatakan malam Jumaat lebih utama? Dengan hadis Al-Gharrar, Al-Hadis Al-Gharrar. Al-Hadis Al-Gharra, salah terjemah. Al-Gharra, makna Al-Gharra itu putih. Atau permulaan sesuatu adalah menjadi pilihan. Di samping itu terdapat beberapa buah hadis tentang kelebihan hari Jumaat yang tidak terdapat pada malam Lailatul Qadar. Baik.
jawab di golongan yang kedua yang mempertahankan Lailatul Qadar. Dia kata apa? Golongan lagi. Dia kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahawanya ia lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Jumaat. Susahlah sikit kan. Sebagaimana pengikut pendapat sebilangan terbanyak ulama bahawa majoriti ulamanya pula dia kata apa? Bahawa malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Dan ada juga yang mengatakan malam Jumaat ni kekal. Kita tahu setiap minggu ada. Dalam syurga nanti pun ada Lailatul Qadar Jumaat. Ada sebuah kisah dia panggil Suqul Jumaat. Hari Jumaat orang pergi pasar hari Jumaat, hari dalam syurga. Wallahu alam. Dan kerana hari itulah berlakunya ziarah kepada Allah Ta'ala, dan ia sudah diketahui di dunia secara pasti, sedangkan Lailatul Qadar masih dalam keadaan sangkaan. Bila malam mana tak tahu. Nampak macam Imam Suyuti menyokong pendapat yang pertama. Dia bawa pandangan ini, dia tak ada komen apa-apa. Jadi saya kata wallahu alam lah. Ulama dua-dua tu ada kata malam Lailatul Qadar, ada kata malam Jumaat. Tapi apa yang dijanjikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, tidak ada pada malam Jumaat. Kalau kita nak menyokong pandangan ramai ulama yang mengatakan Lailatul Qadar wajih munasabah, sebab kita kata malam Jumaat, ini dipanggil mazhabul jama'. Kita jamak pandangan, kita mengatakan malam hari Jumaat, malam lebih baik pada seminggu. Malam Lailatul Qadar malam terbaik untuk setahun. Kenapa kita nak banding-bandingkan? Kan sama juga dengan kelebihan Zulhijjah yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari akhir Ramadan, 10 hari. Tapi 10 malam terakhir lebih baik daripada 10 malam awal Zulhijjah. Itu kata di para ulama Islam. Baiklah para jemaah sekalian, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Ciri keistimewaan yang ke-51, innahu yaumul mazid. Hari Jumaat ni ada hari tambahan. Tambahan apa? Tunggu minggu hadapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.